Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Ustazah ucapkan kepada semua pelajar Ustazah. Kaifa halukum jami'an? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ustazah pun sihat. Baik, seperti biasa apabila melihat muka ni, maka kita akan belajar pendidikan Islam. Tapi sebelum itu, marilah kita membaca doa bersama-sama sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar satu topik yang Ustazah kira cukup menarik. Jadi, nak tahu topik apa yang kita belajar pada hari ini? Pastikan anda kekal fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Baik pelajar, di tangan Ustazah sekarang terdapat satu botol yang mengandungi air. Jadi Ustazah nak tanya, apakah kegunaan air dalam kehidupan kita? Betul, banyak bukan? Antaranya, kita menggunakan air untuk kita mandi, bersihkan badan, bagi badan kita segar. Selain itu, kita juga minum air apabila kita kehausan. Dan kita juga menggunakan air dalam masakan. Selain itu, kita juga menggunakan air untuk mengambil wuduk bagi menunaikan solat fardu 5 waktu. Tapi, Ustazah ada satu persoalan di sini. Bagaimana jika tiada air? Okey, contohnya awak bangun pagi, awak nak solat subuh tu, ataupun awak nak solat zuhur ke, awak nak solat asar ke. Okey, awak buka-buka paip, nak ambil wuduk, tak ada air. Kering kontang. Mak awak pula nak masak. Kenapa tak ada air ni? Nak masak nasi ni, kenapa tak ada air? Yang kita ni, mak ayah kita semua ni nak solat. Macam mana kita nak ambil wuduk kalau tak ada air? Macam mana tu pelajar? Pelik kan? Tapi mesti ada penyelesaian dia. Baik pelajar, Ustazah nak tanya, macam mana kalau kita mengalami kemalangan atau kecederaan yang mana kita perlu membaluti luka kita, dan kalau terkena air makin teruk luka kita tu? Macam mana kita nak solat ni? Sebab kalau nak solat perlu ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, perlu menggunakan air. Cuba pelajar fikirkan. Baik pelajar, berdasarkan persoalan yang Ustazah tanya pelajar sebentar tadi, insya-Allah hari ini kita akan belajar satu topik yang berkaitan dengan fiqh, iaitu tayamum dengan debu suci. Jadi, apa dia itu tayamum? Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini. Baik pelajar, untuk pembelajaran hari ini kita terdapat 3 objektif. Yang pertama, menyatakan maksud tayamum dari segi bahasa dan juga istilah. Manakala objektif yang kedua, menyenaraikan syarat tayamum. Dan yang ketiga, menyenaraikan rukun tayamum dan cara pelaksanaannya. Baik pelajar, mari kita lihat maksud tayamum dari segi bahasa dan juga istilah. Tayamum dari segi bahasa adalah melakukan sesuatu dengan tujuan. Manakala maksud tayamum dari segi istilah adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Belajar dengar tak tu? Okey, Ustazah ulang lagi sekali maksud tayamum dari segi bahasa dan juga istilah. Baik, tayamum dari segi bahasa adalah melakukan sesuatu dengan tujuan. Manakala dari segi istilah pula adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan juga kedua belah tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan mandi wajib dan wuduk. Jadi jelaskan, apabila kita tiada air, kita boleh menggunakan kaedah tayamum untuk mengambil wuduk atau mandi wajib. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menunaikan solat fardu. Tapi tidak semudah itu untuk kita melakukan tayamum.
ada syarat-syaratnya. Jadi apa syarat tayamum? Baik pelajar semua, tayamum mempunyai 5 syarat. Mari kita lihat syarat yang pertama, iaitu setelah masuk waktu solat. Baik pelajar, bila pelajar nak lakukan tayamum, pastikan setelah masuk waktu solat. Sebagai contoh, sekiranya waktu solat Zuhur masuk pada jam 1.30 petang, maka pelajar perlu laksanakan tayamum pada jam 1.30 petang tersebut ataupun selepas 1.30 petang tersebut. Sekiranya pelajar melakukan tayamum sebelum 1.30, sebagai contoh 1.19, 1.20 petang, maka tidak sahlah tayamum pelajar. Jelas ya? Baik. Mari kita lihat syarat tayamum yang kedua, iaitu mencari air setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu solat, kita perlu mencari air terlebih dahulu. Pelajar kena usaha mencari di mana-mana. Kita usaha cari air. Tapi tetap tidak ada. Contohnya kita pergi masjid ni, keri kontang juga. Kita pergi rumah orang tu pun tak ada air juga. Jadi barulah kita boleh melakukan tayamum. Baik, yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Sekiranya terdapat kotoran ataupun terdapat najis pada baju, perlulah pelajar tukar baju terlebih dahulu. Sekiranya terdapat luka ataupun darah di badan, terdapat najis di badan, perlulah kita bersihkan juga terlebih dahulu. Tapi saya nak tanya, kalau dah tak ada air, macam mana kita nak bersihkan? Betul tak? Jawapan dia adalah kita gunakan kaedah istinja. Kita menggunakan daun dan juga batu untuk membersihkan najis di badan ataupun di baju. Pelajar, syarat yang keempat adalah menggunakan debu tanah suci yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti kapur dan juga tepung. Okey, baik. Sebagai contoh, di tangan Ustazah ini merupakan debu tanah yang suci, tidak bercampur dengan bahan lain. Okey, teksturnya sangat halus. Jadi sebenarnya pada zaman sekarang sangat mudah untuk kita dapatkan debu tanah suci ni. Sebagai contoh, Ustazah dapatkan debu tanah ni di kedai kelengkapan umrah. Jadi pelajar boleh beli di situ ataupun beli secara online. Sekarang ni sangat mudah, semuanya di hujung jari. Jadi Ustazah sangat galakkan untuk kita beli siap-siap debu tanah ni untuk disimpan di rumah sebagai persiapan sekiranya berlaku bekalan air terputus ke dan sebagainya. Okey. Jadi apa dia syarat yang keempat tadi saya cakap? Menggunakan debu tanah suci yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung dan juga kapur. Dia mesti menggunakan debu tanah. Dan pelajar juga tak boleh menggunakan tepung semata-mata. Jelas ya? Okey, baik. Syarat yang kelima adalah menentukan arah kiblat sebelum tayamum. Baik, sebelum kita nak bertayamum, kita kena pastikan arah kiblat terlebih dahulu, baru kita laksanakan tayamum. Bukannya boleh sebarangan kita lakukan tayamum. Baik. Jadi, Ustazah ulang sekali lagi kelima-lima syarat bertayamum. Yang pertama apa? Ya, betul. Yang pertama, setelah masuk waktu solat. Yang kedua, ya, betul. Cari air selepas waktu solat. Yang ketiga, betul. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang keempat, ya, menggunakan debu tanah yang suci yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti kapur dan tepung. Yang akhir sekali apa dia? Ya, tepat sekali. Tentukan arah kiblat sebelum kita bertayamum. Baik, mari kita lihat rukun tayamum dan cara pelaksanaannya. Tapi sebelum tu, Ustazah nak beri sedikit pesanan bahawa pelajar amatlah digalakkan mendapatkan bantuan daripada ibu bapa, adik-beradik ataupun rakan bagi melakukan simulasi tayamum ini. Baik. Okey, mari kita lihat rukun tayamum yang pertama, iaitu niat di dalam hati. Ustazah nak tanya, apa itu niat tayamum? Baik, mari Ustazah bacakan. Nawaitu at-tayammuma li-istibahati fardus salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Baik, jelas ya? Okey. Mari kita lihat rukun tayamum yang kedua, iaitu
menyapu debu tanah ke muka. Baik, untuk kita lakukan simulasi ini, pertama kita letakkan debu tersebut di atas sekeping kertas ataupun meja. Kemudian kita renggangkan jari jemari kita seperti ini. Okey, kemudian pelajar letakkan kedua-dua tangan, tepuk pada tanah. Tapi jangan tepuk kuat-kuat, tepuk perlahan-lahan je. Tepuk, kemudian pelajar nipiskan seperti ini. Nipiskan dan seterusnya pelajar sapu ke muka. Tapi dahulukan bahagian atas muka. Ya, seperti ini. Sapu dan sampai sini. Okey, pastikan sapu bermula daripada sepadan kepala ni, sepadan muka kita ni dengan rambut ni. Sapu kat situ. Okey, kemudian sapu di muka, kemudian sampai ke dagu. Okey, kemudian nipiskan balik debu tersebut. Okey, jelas? Jelas. Baik, mari kita lihat rukun tayamum yang ketiga, iaitu menyapu debu tanah ke tangan. Okey, tadi rukun yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Dan yang ketiga adalah menyapu debu tanah ke tangan. Okey, caranya, mula-mula kita tepuk dulu kedua-dua belah tangan ke atas debu tanah. Okey, jangan tepuk kuat-kuat ya, tepuk pelan-pelan je. Tepuk, kemudian kita nipiskan. Dan kita dahulukan dulu tangan kanan. Jadi seperti ini. Tangan kiri sapukan debu tanah ke tangan kanan seperti ini. Okey, bawa sampai ke siku. Kemudian kita pusing. Dan kemudian kita sapu sehingga hujung jari kanan. Jelas ya? Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, baik. Okey, setelah kita tepuk pada debu tanah, kita nipiskan. Setelah kita nipiskan, kita dahulukan menyapu debu tanah ke tangan kanan seperti ini. Okey, kita bawa daripada ujung jari hingga ke siku. Kemudian kita pusing dan bawa balik sehingga ke hujung jari ibu jari. Baik, kemudian debu tanah yang ada pada tangan kanan kita sapu pula kepada tangan kiri. Kaedahnya sama saja seperti kita menyapu debu tanah ke tangan kanan sebentar tadi. Baik, mulakan daripada ujung jari, kita bawa sehingga ke siku. Kemudian kita pusing dan kita bawa sehingga ke hujung ibu jari seperti ini. Lakukan sekali saja. Begitu juga dengan muka. Okey, dan kita perlu lakukan secara berturut. Mulakan dengan niat yang pertama, kemudian rukun yang kedua apa dia? Muka. Dan yang ketiga adalah menyapu debu tanah ke tangan. Okey, baik. Yang rukun tayamum yang keempat adalah tertib. Okey, tertib tu kita nak buat apa? Okay, kita bacalah doa selepas mengambil wudu. Jadi ada berapa rukun tayamum? Ada 4 rukun tayamum. Yang pertama adalah niat dalam hati. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. Dan akhir sekali yang keempat adalah tertib. Jelas ya pelajar? Jelas. Baik pelajar, sebenarnya terlalu banyak hikmah di sebalik tayamum ini. Antaranya, kita sebagai umat Islam dapat menjaga kemuliaan dan kesucian agama kerana kita boleh melakukan ibadat dalam apa jua keadaan. Contohnya, bila kita berada dalam ketiadaan air, kita masih boleh melaksanakan solat 5 waktu. Ataupun bila kita dalam keadaan sakit, kita kemalangan, badan kita berbalut, kita masih boleh melaksanakan solat. Itu tandanya kita masih menjaga kesucian dan kemuliaan agama Islam itu sendiri. Baik, hikmah yang kedua adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melakukan ibadah dengan cara bertayamum. Yang ketiga adalah supaya kesihatan kita tidak terjejas dengan lebih teruk. Yang seperti saya sebutkan sebentar tadi, bila kita kemalangan ataupun kita melecur,
Jadi dengan kaedah tayamum ini ia dapat meringankan serta dapat mengurangkan kemudaratan terhadap diri kita sendiri. Okey, jadi Ustazah harap pelajar semua boleh faham dan jelas dengan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, berikut merupakan latihan pengukuhan bagi topik pembelajaran hari ini. Jadi Ustazah minta pelajar untuk siapkan latihan pengukuhan ini dan hantar selewat-lewatnya pada minggu ini. Pelajar juga boleh bertanya kepada ibu bapa ataupun adik-beradik ataupun berbincang sesama rakan bagi mendapatkan jawapan latihan pengukuhan ini. Baik, saya rasa itu sahaja. Terima kasih.